sebenarnya potensi yang kita terima daripada penggayaan pertama pun banyak potensi, terutama pelaburan luar, terutama industri-industri yang nak masuk ke negeri Terengganu, sama ada domestik ataupun daripada luar negara. Cuma kekangan yang berlaku dalam penggayaan pertama tu ialah banyak perkara itu ialah ada masalah kita sendiri di negeri, ada masalah pelabur-pelabur. Pelabur kita tak boleh buat apa-apa lah. Pada penggai ini saya dah bagi tahu semua pegawai-pegawai dan saya dah address dia orang. Kita kena selesai masalah kita. Tidak lagi bersifat perlahan, tidak lagi slow, tidak lagi kita kena proaktif dalam menyelesaikan perkara ini. Bila kita dapat pertingkatkan benda ini, insya-Allah dari segi pelaburan, dari segi penjanaan ekonomi itu akan lebih baik. Dan ini yang kita akan fokus untuk penjanaan ekonomi, untuk mengurangkan kebergantungan kepada petroleum. InsyaAllah kita sudah mulakan perbincangan sebenarnya. Dalam hidup kita ni selalu kita terkejut. Saya jadi tanding Dulu Rendang untuk jadi Menteri Besar pun terkejut juga sebenarnya. Biasa terkejut lah. Biasa terkejut. Jadi, tapi itulah bila diberikan tugas dan tanggungjawab, kita buat yang terbaik lah. Untuk minta tidak, apa jua jawatan. Nak kahwin je minta anak dara orang. Yang lain tu tak minta. Maka jadi, tapi nak minta jawatan Menteri Besar, jawatan apa jua, tak minta. Tapi kalau diberi amanah, kita buat yang terbaik. Pada saya, it's a matter of bagaimana kita manage je. Yang penting ialah smart manage. We manage smartly. Saya selalu sebut dalam pertemuan dengan JPKK, saya kata di negeri Terengganu ni ada 1000 lebih JPKK. Kalau setiap satu JPKK saya nak jumpa setiap hari, saya kena spend berapa tahun? 4 tahun. Satu hari satu JPKK. 4 tahun baru habis. Tu setiap hari akan jumpa lah. Tak kira jemaah satu Ahad ke apa, semua jumpa. Okey. Kalau saya nak jumpa rakyat, makan berbelas tahun setiap hari. Jadi bermakna kita tak boleh buat macam tu. Kita kan ada cara. Cara itu diwujudkan oleh kerajaan. Kita ada JPKK yang mendapat maklumat di peringkat unit yang paling bawah, kampung. Kita ada ahli-ahli majlis yang melihat dari segi perjalanan di tempat mereka. Kita ada agensi-agensi kerajaan yang kerja bersama antara pusat dan negeri. Isu longkang, kita ada JPS, kita ada JKR, kita ada ni. Semua itu adalah agensi yang diwujudkan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Tinggal lagi lah bagaimana kita nak guna perkara ini supaya kerja kita efisien. Tak perlu seorang adun itu turun kepada semua kampung untuk tanya masalah yang berlaku. Betul tak? It become unpractical, tidak praktikal dan tidak efisien. Ini yang kita kena keluar daripada cara lama 20 tahun dulu, 30 tahun dulu kepada cara yang lebih baru. Maka tentulah kita kena ada cara menyelesaikan masalah. MB di negeri yang MB itu sendiri menjadi MB. Semua agensi-agensi duduk di bawah MB. Agensi kerajaan negeri lah. Satu jadi ahli parlimen pula. Okay. Di bawah dalam parlimen tu ada adu-adu pula. Ini semua boleh adalah unit-unit yang terlibat dalam menyelesaikan masalah. Apa jua masalah yang ada di parlimen berkenaan. Sebab saya kena ingat, saya juga masih lagi kena perlu masalah di parlimen lain. Parlimen lain, don lain, 32 don. Bukan sekadar satu parlimen je, semua sekali. Jadi kalau saya boleh uruskan 32 don dalam negeri Terengganu ni, kenapa tidak boleh uruskan hanya satu parlimen? Sebenarnya lagi unik. Saya bertanding di Rendang, saya bukan orang Rendang. Saya bukan orang Marang. Ini yang kita kena tidak satu masa rakyat kena faham fungsi dan peranan sebenar ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Kalau kita tengok cara politik Cina, Lim Kit Siang dulu bertanding di Tanjung, Pulau Pinang. Dia bukan Pulau Pinang. Lepas habis selesai di Pulau Pinang, dia tak dapat tawan Pulau Pinang satu masa daripada dia gerakan. Dia bertanding, dia balik ke Ipoh Timur. Dia pun bukan orang Perak. Lepas tu dia bertanding di mana? Di Johor. Guaeng bertanding di Melaka, Kota Melaka. Lepas tu bertanding di Mata Kata. Kenapa orang Cina boleh? Dan mereka ahli parlimen mana tak? Dulu bertanding di Bangi, lepas tu bertanding di Johor. Teo Nii Chin. Lepas tu sekarang ni balik ke mana dah? Pasal apa mereka boleh susun-susun begitu? Kerana kefahaman politik masyarakat Tionghoa berbeza. Mereka melihat wakil-wakil yang dipilih ini adalah ada fungsi dan peranan dia. Fungsi nak selesai masalah longkang sumbat, bukan ahli parlimen atau adun. Bagi mereka lah, mereka faham begitu. Mereka kata masalah ini majlis.
masalah ini JPS. Tak boleh selesai tu dia baru pergi Adun. Adun tolong bercakap dengan JPF, tak dengar kita cakap. Okey. Adun pula fikir dia cakap dengan agensi kerajaan tak selesai kot. Dia pun pergi kepada Exco. Exco yang ada portfolio, jaga portfolio tu. Exco tu yang bercakap pula dengan tu. Exco tak dengar baru pergi pada MB. Itu cara pengurusan. Bukan semua perkara nak turun tolong korek sendiri apa semua dan tersumbat dan sebagainya. Itu politik cara lama lah. Kita kena sedikit demi sedikit mendidik rakyat kita supaya memahami fungsi sebenar. It's not easy, tak mudah, tapi perlu diusahakan pendidikan politik yang sebenar ini. Kalau rakyat boleh faham apa yang disebut oleh Presiden PAS, Timbalan Presiden PAS, Tan Sri Muhyiddin pun ada sebut bahawa satu kebaikan yang besar akan diperolehi oleh penduduk Kemaman sekiranya PAS menang di Kemaman itu, kerana fungsi federal boleh menyelesaikan banyak masalah di Kemaman. Saya rasa itu sudah cukup untuk memberi gambaran bahawa semua ini bukan semata-mata mengenai pilihan raya Kemaman. Kemaman sebenarnya yang saya sebut dalam beberapa pertemuan saya dengan jentera, Kemaman adalah kunci. Possibly boleh jadi game changer ataupun untuk kebaikan Terengganu dan kebaikan di peringkat nasional, kepada Perikatan Nasional dan PAS dan seluruh rakyat.